Al-Quran adalah perutusan terakhir daripada Allah, kitab panduan, sumber cahaya, dan mukjizat. Mukjizatnya melampaui bahasa, ia terdapat dalam angka-angkanya. Allah menyulam struktur matematik ke dalam firman-Nya. Reka bentuk yang disengajakan, bukan kebetulan. Bayangkan kod matematik yang sempurna di bawah kata-kata ini, tidak mungkin ditulis oleh manusia. Kitab ini adalah daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Ia adalah alam kata-kata, seimbang dan terukur dengan sempurna. Mari kita buka hati dan dada kepada keindahan tersembunyi ini. Perjalanan bermula sekarang. Apa yang kita maksudkan dengan corak angka? Ringkasnya, angka-angka tertentu muncul dalam Al-Quran dengan cara yang istimewa dan tersusun. Bayangkan seperti sebuah bangunan, keindahan yang kelihatan disokong oleh struktur tersembunyi. Angka-angka Al-Quran adalah struktur tersembunyi itu, disengajakan, bukan rawa. Sebagai contoh, angka 19 adalah kod istimewa, terutamanya dalam angka 7 muncul berulang kali, 7 ayat dalam Al-Fatihah, 7 pusingan mengelilingi Ka'bah, 7 langit. Malah solat harian kita mempunyai corak angka, 17 rakaat dalam 5 solat. Setiap angka mengandungi kebijaksanaan dan kepentingan yang mendalam. Corak-corak ini adalah tanda asal-usul ilahi Al-Quran, bukti matematik untuk minda moden kita. Cabaran jika Anda ragu, cubalah menghasilkan sesuatu seperti ini, bukan hanya dalam puisi, tetapi dalam keseimbangan angka yang sempurna. Selama lebih 14 abad, cabaran ini kekal tidak terpenuhi. Corak-corak itu terlalu rumit dan konsisten untuk mana-mana manusia, terutamanya di Arab abad ke-7. Merenungkan angka-angka ini adalah cara baharu untuk melakukan renungan mendalam. Ia menambah lapisan baharu kepada hubungan kita dengan Al-Quran, melibatkan hati dan minda. Mengapa angka ini? Apakah hikmah di sebaliknya? Ini mengubah pembacaan Al-Quran menjadi pengalaman penemuan yang aktif. Allah mengajak kita untuk menghargai jeniusnya dalam setiap cara. Angka-angka adalah pintu ke pemahaman yang lebih mendalam. Mari kita teroka mukjizat angka 19. Frase pembukaan, Bismillahirrahmanirrahim, mengandungi tepat 19 huruf Arab. Ini hanyalah permulaan kepada corak yang lebih mendalam. Al-Quran menyebut 19 secara langsung dalam surah Al-Mudaththir sebagai bilangan malaikat yang menjaga neraka, ujian dan tanda bagi orang beriman. Al-Quran mempunyai 112 surah, 19 kali 6, muncul 114 kali, walaupun dengan penempatannya yang unik dalam surah At-Taubah dan An-Naml. Setiap perkataan dalam mengikut corak ini, media, text of basmalah in Arabic with each word highlighted separately, calligraphy with spotlight effect on individual words. Isim, muncul 19 kali. Allah, 2 kali, 19 kali sequesquate 2. Ar-Rahman, 57 kali, 19 kali 3. Dan Ar-Rahim, 11 kali, 19 kali 6. Ketepatan matematik sedemikian mustahil berlaku secara kebetulan atau usaha manusia. Bayangkan menulis sebuah buku dengan makna dan keindahan yang mendalam, sambil mengekalkan peraturan angka yang ketat ini. Ini adalah tanda tangan ilahi, tanda air yang membuktikan keaslian Al-Quran. Ia adalah mukjizat yang tenang dan kuat yang menanti untuk ditemui. Setiap huruf diletakkan dengan kebijaksanaan yang sempurna oleh Allah. Angka 19 adalah tanda bagi mereka yang berpikir. Ia meningkatkan keyakinan kita terhadap asal-usul ilahi Al-Quran. Subhanallah, sungguh mukjizat. Sekarang, mari kita lihat angka 7 yang penting dalam surah Al-Fatihah, jantung solat kita. Nabi memanggilnya As-Sab Al-Matani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kita membaca 7 ayat ini dalam setiap unit solat, setiap hari. Angka 7 muncul di seluruh Islam, 7 langit, 7 pusingan mengelilingi Ka'bah, 7 perjalanan antara Safa dan Marwah. Ini bukan kebetulan, ia menandakan kesempurnaan dan ketertiban ilahi. Struktur Al-Fatihah seimbang, pujian, ibadah dan doa, berpusat pada perjanjian kita dengan Allah. 7 ayat membentuk perbualan yang sempurna dengan pencipta kita. Dengan mengulanginya setiap hari, kita memperbaharui hubungan kita dengan Allah. Angka 7 lebih daripada sekadar kiraan. Ia adalah rangka kerja untuk ibadah dan hubungan. Ia mengingatkan kita bahwa ikatan kita dengan Allah harus lengkap dan berterusan. Struktur Al-Quran mencerminkan kesempurnaan alam semesta. Setiap pengulangan adalah pembaharuan iman. 7 simbol kesempurnaan ilahi. Angka 17 membentuk kehidupan harian kita.
Ia adalah jumlah rakaat dalam 5 solat harian kita. Fajr 2, Duhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, jumlahkan, dan Anda akan mendapat 17. Irama ini menghubungkan kita dengan Allah pada saat-saat penting dari subuh hingga malam. 17 adalah nombor perdana, melambangkan hubungan yang unik dan langsung dengan Allah. Dalam setiap rakaat, kita membaca Al-Fatihah, 7 ayat, 17 kali sehari. Lapisan angka ini memperdalam ibadah kita. Struktur solat diajarkan oleh Nabi, dipelihara selama berabad-abad. Berbilion umat Islam bersatu dalam ibadah harian ini, membentuk karakter dan disiplin. 17 bukan rawa, ia adalah ketetapan ilahi. Ia adalah denyutan rohani hari seorang Muslim. Merenungkan angka ini mengubah solat dari rutin menjadi hadiah. Ia adalah sistem yang sempurna untuk kesejahteraan rohani. Meneroka corak angka memerlukan alat yang betul, ilmu dan tradisi. Tafsir, atau tafsiran Al-Quran, dan hadis adalah penting. Ulama klasik seperti Ibn Kathir menyediakan asas untuk memahami ayat-ayat. Corak angka adalah lapisan tambahan, bukan pengganti mesej utama. Hadis memberi kita kerangka kerja yang sahih untuk amalan, seperti 7 ayat Al-Fatihah dan 17 rakaat solat. Sebarang penerokaan angka mesti selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Gabungan kebijaksanaan klasik dan analisis modern ini menguatkan minda dan hati. Logik melihat bukti matematik, hati merasakan keindahan. Iman menjadi langkah yang yakin, disokong oleh pandangan dan bukti. Mukjizat dipertingkatkan, bukan diubah. Sentiasa sandarkan renungan Anda pada ilmu yang sahih. Bagaimana kita boleh menjadikan corak angka sebahagian daripada tadabbur harian kita? Mulakan dengan pembacaan yang penuh perhatian. Perhatikan angka-angka semasa Anda membaca. Ingat, Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, Basmal mempunyai 19 huruf. Kesedaran ini mengubah bacaan menjadi ibadah yang sedar. Simpan jurnal renungan, catatkan angka ayat dan pemikiran Anda. Tanya, apakah hikmah di sini? Hubungkan angka dengan kehidupan harian, 17 rakaat, 7 pusingan dalam tawaf, pengiraan zakat. Biarkan angka memperdalam ibadah Anda. Kongsi apa yang Anda pelajari dengan rendah hati, berbincang dengan keluarga dan rakan-rakan. Sentiasa kekal sebagai pelajar, ingin tahu dan rendah hati. Pendekatan ini mengubah hubungan Anda dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber keajaiban yang tidak berkesudahan. Biarkan setiap angka mendekatkan Anda kepada Allah. Semasa kita meneroka corak angka, kita mesti mengelakkan spekulasi yang berlebihan. Al-Quran adalah panduan yang jelas, bukan buku teka-teki. Matlamat kita adalah untuk menguatkan iman dengan bukti yang boleh disahkan, bukan mencipta makna baharu. Patuhi corak yang mudah dan jelas, seperti 19 huruf dalam Basmalah, 7 ayat dalam Al-Fatihah, 14 surah. Elakkan kod atau ramalan yang rumit, fokus pada apa yang sahih dan mudah. Sentiasa semat. Adakah ini berdasarkan Al-Quran standar? Adakah ia selaras dengan prinsip Islam? Mukjizat sejati adalah jelas, tidak mengelirukan. Lindungi iman Anda dengan mendasarkan ilmu pada ilmu yang sahih. Angka-angka adalah penunjuk jalan. Allah adalah destinasi. Jika renungan mendekatkan Anda kepada Allah, ia bermanfaat. Dekati bidang ini dengan rendah hati dan keikhlasan. Perjalanan kita melalui keajaiban angka Al-Quran membawa kepada kebenaran yang mudah. Al-Quran dimaksudkan untuk menjadi teman setia kita, sumber panduan, penyembuhan, dan ketenangan. Corak angka adalah salah satu daripada banyak bukti sifat ilahinya, mengundang kita ke penghargaan yang lebih mendalam. Biarkan ini memberi inspirasi kepada Anda untuk membuka Al-Quran setiap hari. Mulakan dengan 1 ayat, baca, renungkan, dan biarkan ia meresap. Ingat struktur yang sempurna dan ketepatan matematik di bawah kata-kata. Jadikan Al-Quran sebahagian daripada rutin harian Anda. Ia menyuburkan jiwa. Dalam setiap keadaan, sesat atau bersyukur, kembali kepada Al-Quran. Biarkan ia menjadi teman, penasihat, dan panduan Anda. Hubungan yang Anda bina dengan Al-Quran adalah ikatan terpenting dalam hidup selepas Allah. Corak-corak itu mengingatkan kita tentang penjagaan Allah dan kesempurnaan dalam kitabnya. Percayalah sepenuhnya. Berjanji untuk mendekati Al-Quran dengan keikhlasan dan keterbukaan. Biarkan ia mengubah Anda, membimbing Anda, dan menjadi teman terdekat Anda. Al-Quran mukjizat dan rahmat yang utama. Peganglah ia, dan Anda tidak akan tersesat. Buku Pola Numerik Al-Quran, Keajaiban Matematik dan Rohani Ilahi. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang menjalin keajaiban matematik dan rohani, seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Waqiah 50-10. Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia, dalam loh yang terpelihara. Buku ini mengajak pembaca menerokai pola berangka seperti 11, huruf basmalah, 7, dan 14 unit solat harian, sebagai bukti kesempurnaan ilahi. Melalui pendekatan berani berbeza, ia menyepadukan analisis berangka dengan tadabbur tradisional, berakar umbi dalam Al-Quran dan Sunnah, untuk menghidupkan Al-Quran dalam amalan harian. Transliteration Inna huwa Qur'anun Karim, fi kitabin maknun, surah Al-Waqiah 56. Tafsir. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini menekankan kemuliaan Al-Quran sebagai firman Allah yang terpelihara di Lauh Mahfuz, hanya boleh diakses oleh malaikat yang disucikan, menonjolkan kesuciannya, termasuk struktur rangkanya. Kuaraian penjelasan. Buku ini bertujuan untuk mendedahkan mukjizat Al-Quran melalui pola berangka seperti 19 basmalah, yang dirujuk dalam surah Al-Mudaththir, dan Dudu Al-Fatihah, degupan jantung doa. Ia menggabungkan analisis intelektual dengan refleksi rohani, menggunakan tafsir klasik, Sith Al-Jalalain, dan hadits sahih, Sahih Bukhari, Muslim. Sebagai contoh, 11 surah, 6-19 mencerminkan ketepatan ilahi, mengundang pembaca untuk melihat Al-Quran sebagai sistem yang harmoni. Kepentingan buku ini penting kerana ia menghubungkan hati dan fikiran, menawarkan pembaca modern bukti intelektual kebenaran Al-Quran, sambil kekal berakar pada tradisi. Ia relevan untuk pelajar, ulama, dan umat Islam yang ingin mendalami hubungan mereka dengan Al-Quran. Tadabbur renungkan surah Al-Waqiah 5-20 dengan membacanya perlahan-lahan, merenung huraian Al-Quran sebagai kitab yang terpelihara dan mulia. Pertimbangkan bagaimana corak berangkanya, seperti 11 dan 7, mencerminkan kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga. Luangkan 10 menit setiap hari membaca surah, seperti Al-Fatihah, dan jurnal bagaimana strukturnya 7 ayat, membimbing solat dan kehidupan Anda. Tanya, bagaimana saya boleh menjadikan Al-Quran sebagai teman harian saya? Biarkan renungan ini memberi inspirasi kepada pembaca dan penerapan yang konsisten, seperti yang digesa dalam surah Sad. Outro buku ini adalah jemputan untuk memulakan perjalanan tadabbur, menghubungkan corak berangka dengan makna rohani. Dekati Al-Quran dengan hati yang terbuka dan niat yang ikhlas, seperti surah Sad menyatakan, kitab yang diberkati telah kami turunkan kepadamu agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Di ambang pola ilahi, pengenalan bab ini memperkenalkan corak berangka sebagai bukti keajaiban ketuhanan Al-Quran, mengundang pembaca untuk melihatnya secara rohani dan matematik. Merujuk surah Al-Waqiah 56-90, ia meletakkan asas bagi pendekatan berani berbeza, menggabungkan analisis berangka dengan tadabbur, sambil berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Transliterasi Inna huwa Qur'anun Karim, fi kitabin maknun, la yamassuhu illa al-mutahharun, surah Al-Waqiah 5-20. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahawa Al-Quran adalah kitab mulia yang terpelihara di Lauh Mahfuz, tidak disentuh kecuali oleh malaikat yang disucikan, menekankan kesucian dan struktur ketuhanan, termasuk corak berangka. Huaraian bab ini meneroka corak seperti 15, 7, ayat Al-Fatihah, dan 11 unit solat sebagai tanda ketepatan ilahi. Sebagai contoh, 19 huruf basmalah terdapat dalam 113 surah, berjumlah 114 contoh dengan surah 6-10, sejajar dengan 114 surah 6-19. Ini disokong oleh surah Al-Mudaththir puru, mengundang renungan tentang reka bentuk Al-Quran yang teliti. Tafsir klasik Ibn Kathir dan hadith Musnad Ahmad, Saipul Malduduja, mendasarkan pendekatan ini dalam kesahihan. Kepentingan bab ini penting kerana ia membuka perspektif baharu tentang Al-Quran, menggabungkan pandangan matematik dan rohani untuk mengukuhkan iman, relevan untuk pembaca moden yang mencari bukti intelektual tentang kebenarannya. Tadabbur baca surah Al-Waqiah 5-20 dengan fokus merenungkan pemeliharaan ketuhanan Al-Quran. Renungkan bagaimana corak seperti 19 dan 7 Al-Fatihah mendedahkan kebijaksanaan Allah. Luangkan masa 15 menit untuk membaca basmalah perlahan-lahan, menghitung 11 hurufnya, dan merenung maknanya, Rahman dan Rahim. Jurnal, bagaimana struktur Al-Quran menimbulkan rasa kagum pada ciptaan Allah. Amalkan ini dengan memulakan setiap hari dengan basmalah, mencari petunjuk ilahi.
Outro, bab ini membuka pintu kepada keajaiban Al-Quran. Mulakan tadabbur dengan keikhlasan, merenungkan corak berangka sebagai tanda kebesaran Allah, dan hayati Al-Quran setiap hari. Poin 1. Keajaiban Al-Quran. Pengenalan, bahagian ini memperkenalkan corak berangka sebagai bukti keajaiban Al-Quran, seperti 15 dan Dudu Al-Fatah. Menonjolkan ketepatan ketuhanan, Surah Mudaththir 70. Transliterasi Sa'a Sa'ir, Alaiha Tisa Ashar, Surah Mudaththir 28-30. Tafsir. Tafsir Ibn Kathir mencatatkan bahwa di atasnya ada 19 merujuk kepada malaikat yang menjaga neraka, tetapi juga membayangkan corak berangka seperti 19 huruf basmalah yang mempamerkan keajaiban matematik Al-Quran. Corak huaraian seperti 19, 7 Al-Fatihah, dan 12 unit solat menunjukkan ketelitian ilahi. 19 huruf basmalah terdapat dalam 113 surah, berjumlah 111, 6,19. 7 ayat Al-Fatihah dibaca dalam 11 unit solat harian, menghasilkan 112 ulangan, 12,7, seperti dalam Sahih Bukhari, 296. Al-Ghazali menekankan bahawa corak sebegini mengundang renungan tentang ilmu Allah yang tidak terhingga. Kepentingan bahagian ini penting kerana ia menyediakan bukti intelektual tentang ketuhanan Al-Quran, menguatkan iman melalui logik, relevan bagi mereka yang mencari penegasan rasional. Tadabbur baca surah Al-Mudaththir dan renungkan nombor 19 sebagai tanda perintah ilahi. Hitung 19 huruf basmalah sambil membacanya sebelum melakukan sesuatu, merenung Rahman dan Rahim. Luangkan 10 minit setiap hari membaca Al-Fatihah, fokus pada 7 ayatnya. Jurnal, bagaimanakah angka-angka ini memperdalam rasa kagum saya kepada Allah? Terapkan dengan membaca basmalah secara berhemah dalam tugasan harian. Outro. Keajaiban berangka Al-Quran mengundang tadabbur. Membaca basmalah dengan penuh kesedaran tentang 19 hurufnya dan Al-Fatihah sebagai sauh rohani dan matematik dalam solat. Definisi pola numerik pengenalan bahagian ini mentakrifkan corak berangka sebagai nombor dalam struktur Al-Quran. 19 dalam basmalah, 7 dalam Al-Fatihah, mencerminkan ketepatan ilahi. Transliterasi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Surah Al-Fatihah 1-1. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahawa basmalah adalah doa memohon rahmat Allah, dengan Rahman dan Rahim menonjolkan belas kasihannya. Al-Fatihahnya, sebagai umul kitab, merangkum intipati Al-Quran. Corak berangka huaraian merangkumi 19 huruf basmalah, 7 ayat Al-Fatihah, dan 11 satuan solat. 19 huruf basmalah terdapat dalam 11 surah, berjumlah 112 dengan surah An-Naml 270. 7 ayat Al-Fatihah adalah pusat solat, Sahih Bukhari, 250. Surah Al-Mudaththir menyokong kepentingan 19. Al-Tabari menyatakan bahawa corak sedemikian adalah sebahagian daripada ijaz Al-Quran yang menggalakkan renungan. Kepentingan bahagian ini penting kerana ia menjelaskan corak berangka, membantu pembaca dalam menghayati struktur ketuhanan Al-Quran, relevan untuk pelajar dan ulama. Tadabbur, membaca basmalah perlahan-lahan, menghitung 19 hurufnya, dan merenung Rahman dan Rahim sebagai manifestasi rahmat Allah. Baca Al-Fatihah, fokus pada 7 ayatnya, dan renungkan Sirat Al-Mustaqim. Luangkan 5 minit, menulis jurnal. Bagaimanakah nombor 7 membimbing jalan saya kepada Allah? Amalkan dengan membaca Al-Fatihah dengan niat dalam setiap solat. Outro, memahami corak berangka sebagai tanda ketuhanan. Bacalah basmalah dan Al-Fatihah dengan penuh kesedaran. Biarkan bilangannya memperdalam hubungan Anda dengan Allah. 0.12 Bukti keajaiban matematik. Pengenalan bahagian ini menggariskan bukti matematik tentang keajaiban Al-Quran melalui pola seperti 19, 7, dan 19, membuktikan asal-usul ketuhanannya. Transliterasi Alaiha Tisa Ashar, Surah Al-Mudaththir 20. Sabatu Minal Mata'ani, Surah Al-Hijr 11-42. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahawa 19 boleh merujuk kepada corak struktur seperti huruf basmalah. Surah Al-Hijr 19 merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah, diulang dalam doa sebagai mata'ani. Corak kunci huaraian termasuk basmalah, 19 huruf, 11 surah, berjumlah 114, 6 Al-Fatihah, 7 ayat dibaca 11 kali setiap hari, 11 ulangan, Sahih Bukhari 19. Surah, 111, 6 ayat 6-2-36, 22 kan di 11. Surah 11-2+3,
1929. Al-Razi menyatakan bahwa mencerminkan ketepatan ilahi di luar kemampuan manusia mengukuhkan jazal Quran. Kepentingan bahagian ini penting untuk menyediakan bukti konkret tentang ketuhanan Al-Quran, menarik kepada logik dan iman, relevan untuk pencari intelektual. Tadabbur, baca surah Al-Mudaththir, dan renungkan nombor 11 sebagai tanda ketuhanan. Hitung 19 huruf basmalah dan renungkan peranannya dalam 112 surah. Bacalah Al-Fatihah, fokus pada 7 ayatnya, dan jurnal bagaimana pola-pola ini menegaskan kesempurnaan Allah. Terapkan dengan membaca Al-Fatihah dalam solat dengan kesedaran tentang kepentingan angkanya. Outro, mukjizat matematik Al-Quran adalah bukti kebesaran Allah. Renungkan 11 dan 7 dalam basmalah dan Al-Fatihah untuk mendalami iman. 0.13. Pendekatan Tadabbur. Pengenalan bahagian ini menerangkan cara merenung corak berangka dengan gabungkan hati dan fikiran, berdasarkan tafsir dan sunnah. Transliterasi kitaban Anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi, surah Sad 38. Tafsir Al-Tabari menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk renungan, menggesa orang beriman untuk merenungkan ayat-ayatnya, termasuk pola berangka, untuk menyingkap hikmah ketuhanan. Huaraian Tadabbur melibatkan penggabungan analisis berangka dengan tafsir klasik. Sebagai contoh, pelajari 7 ayat Al-Fatihah dengan tafsir Al-Jalalain yang menjelaskan Siratal Mustaqim of Mam sebagai jalan petunjuk. Merenung 19 huruf basmalah sambil memahami Rahman dan Rahim memperdalam hubungan rohani. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan tadabbur sebagai cara menghidupkan hati. Kepentingan bahagian ini penting untuk menyediakan panduan praktikal untuk tadabbur, menjadikan Al-Quran boleh diakses oleh semua orang, dari pemula hingga ulama. Tadabbur, baca surah Sad, dan renungkan seruan untuk merenungkan Al-Quran. Baca Al-Fatihah perlahan-lahan, fokus pada 7 ayatnya, dan gunakan tafsir Al-Jalalain untuk memahami setiap ayat. Hitung 19 huruf basmalah dan renungkan. Bagaimanakah nombor ini mencerminkan rahmat Allah? Jurnal selama 10 menit setiap hari menggunakan cerapan pada tindakan harian, seperti mendapatkan bimbingan melalui Siratal Mustaqim. Outro Tadabbur adalah kunci untuk membuka kunci kebijaksanaan Al-Quran. Bacalah Al-Fatihah dengan niat, renungi 7 ayatnya untuk panduan hidup Anda. 0.2. Pendekatan berani berbeza. Pengenalan bahagian ini memperkenalkan pendekatan berani berbeza, menyepadukan analisis berangka dengan tadabbur tradisional, berakar umbi dalam Al-Quran dan Sunnah. Transliterasi Subhana alladhi lam yattahid waladan walam yakun lahu syar'i, surah Al-Isra 11. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan tauhid dan merendah diri dalam menuntut ilmu, menjadi asas kepada pendekatan yang inovatif lagi sahih seperti analisis berangka. Huaraian pendekatan ini mengkaji Al-Quran melalui pola berangka, seperti 19 Fathullah, sambil berpegang kepada sumber yang sahih, Samet li Musnad Ahmad. Sebagai contoh, menganalisis 7 ayat Al-Fatihah dengan tafsir Ibn Kathir, yang menyebutnya Ummul Kitab, memastikan keasliannya. Al-Suyuti dalam Al-Itqan menonjolkan keajaiban Al-Quran yang pelbagai rupa, termasuk corak berangka. Kepentingan bahagian ini penting untuk menawarkan pendekatan modern lagi tulen, menjadikan Al-Quran relevan kepada pembaca kontemporari sambil menghormati tradisi. Tadabbur, bacalah surah Al-Isra 11, dan renungkan tauhid sebagai teras Al-Quran. Renungi 7 ayat Al-Fatihah, menggunakan tafsir Ibn Kathir untuk memahami Siratal Mustaqim. Jurnal. Bagaimanakah angka 7 membangkitkan pengabdian saya kepada Allah? Luangkan 10 menit setiap hari membaca Al-Fatihah dengan fokus, menerapkan panduannya dalam keputusan harian. Outro. Pendekatan berani berbeza, mengundang perspektif baharu. Renungilah 7 ayat Al-Fatihah dan sumber sahih untuk mendalami hubungan Al-Quran Anda. 0.2. Maksud berani berbeza. Pengenalan bahagian ini mentakrifkan berani berbeza sebagai mempelajari Al-Quran melalui corak berangka sambil kekal berakar pada sunnah. Transliterasi Subhana alladhi lam yattahid waladan, surah Al-Isra 11 vers 11. Tafsir Ibn Kathir menyatakan bahwa ayat ini menekankan keesaan dan kerendahan hati Allah dalam menuntut ilmu, menyokong pendekatan inovatif yang berasaskan keaslian. Huaraian, berani berbeza bermaksud meneroka corak seperti 7 dan 15 basmalah dengan merujuk kepada tafsir dan hadis. Sebagai contoh, 7 ayat Al-Fatihah dalam tafsir Al-Jalalain membimbing orang beriman kepada Siratal Mustaqim.
Pendekatan ini mengelakkan spekulasi dengan berpegang kepada Surah Al-Mudaththir 74 dan Sahih Bukhari 456. Kepentingan bahagian ini adalah kunci untuk menjelaskan pendekatan yang inovatif lagi tulen, menarik minat pembaca moden yang mencari pemahaman Al-Quran yang lebih mendalam. Tadabbur recite Surah Al-Isra and reflect on Tauhid centrality. Baca Al-Fatihah, fokus pada 7 ayatnya, dan renungkan, bagaimana struktur ini membimbing iman saya. Jurnal selama 5 menit setiap hari, gunakan Siratal Mustaqim pada tindakan Anda, seperti membuat keputusan beretika. Outro, berani berbeza dengan merenung 7 ayat Al-Fatihah. Gunakan tafsir untuk menyingkap hikmahnya, dan hayati petunjuknya setiap hari. 0.2. Prinsip berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Pengenalan bahagian ini menggariskan prinsip asas analisis berangka dalam Al-Quran dan Sunnah, memastikan kesahihan. Transliterasi Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna Allahu laha afidhun. Surah Al-Hijr 16 vers 9. Tafsir Al-Tabari menjelaskan bahwa Allah menjamin pemeliharaan Al-Quran, termasuk struktur dan corak berangkanya, memastikan keutuhannya. Analisis berangka huarayan bergantung pada sumber yang sahih, seperti Musnad Ahmad 97 untuk susunan surah dan Sahih Bukhari 96 untuk kepentingan Al-Fatihah. Sebagai contoh, 15 huruf basmalah disokong oleh Surah Al-Mudaththir 40. Tafsir Al-Jalalain dan Ibn Kathir memastikan tafsiran tetap kukuh. Kepentingan bagian ini penting untuk memastikan keaslian pendekatan, mencegah spekulasi dan mengukuhkan kepercayaan melalui sumber yang disahkan. Tadabbur baca Surah Al-Hijr 15 minan. Dan renungkan pemeliharaan ketuhanan Al-Quran. Renungkan 15 surat basmalah, 7 ayat Al-Fatihah. Jurnal, bagaimana pola-pola ini menegaskan perlindungan Allah terhadap firman-Nya. Memohon dengan membaca basmalah sebelum tugas, memohon petunjuk ilahi. Outro, grounded in Quran dan Sunnah, renungkan pola berangka dengan tafsir, bacalah Al-Fatihah dengan niat untuk menghayati petunjuknya. Mubiga. Cabaran dan peluang. Pengenalan bahagian ini membincangkan cabaran dan peluang dalam mempelajari pola berangka Quran. Transliteration Kulin kana al-bahru mida'adan li kalimatil blaf slatruman. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini menonjolkan keluasan firman Allah, termasuk mukjizat berangka Al-Quran yang tidak terhingga. Huarayan cabaran, risiko spekulasi tanpa sumber yang sahih, sedat menghubungkan nombor tanpa dalil. Peluang, menemui corak seperti 19 dan 7 Al-Fatihah, menguatkan iman, Surah Al-Mudaththir. Sebagai contoh, 11 unit solat mengintegrasikan Al-Fatihah, Sahih Bukhari 256. Al-Suyuti mencatatkan mukjizat Al-Quran yang pelbagai rupa, termasuk corak berangka. Kepentingan bahagian ini penting untuk mengimbangi inovasi dengan keaslian, menggalakkan pembaca meneroka keajaiban Al-Quran dengan penuh tanggung jawab. Tadabbur, bacalah Surah Al-Kahf, Tumban, dan renungkan kebijaksanaan Al-Quran yang tidak terhingga. Renungkan 12 rakaat solat dan 7 ayat Al-Fatihah. Menulis jurnal, bagaimanakah nombor ini menginspirasikan ibadah saya? Luangkan 10 menit setiap hari membaca Al-Mulk, Sunan Tirmidzi 281. Merenung tentang perlindungannya. Outro, merangkul peluang untuk meneroka corak berangka dengan sumber tulen. Baca Al-Mulk setiap malam untuk mendalami hubungan Al-Quran Anda. 0.3. Matlamat dan harapan. Pengenalan bahagian ini menggariskan matlamat buku untuk menghidupkan Al-Quran melalui pandangan numerik dan rohani, menggalakkan penggunaan hariannya. Transliterasi Kitaban Anzalnahu Ilaika Kamubarakan Liyadabbaru Ayatihi. Surah Sad 39. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diberkati yang diturunkan untuk renungan, menyeru orang beriman untuk merenung ayat-ayat dan strukturnya untuk mendapat petunjuk. Huarayan buku ini bertujuan untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup melalui corak seperti 19 Basmalah dan 7 Al-Fatihah. Ia menggalakkan bacaan dan aplikasi harian, disokong oleh Surah Set di Global 8 Peman dan Sahih Muslim 18 Rupuan, yang menekankan peranan Al-Quran sebagai panduan hidup. Kepentingan bahagian ini adalah kunci untuk memberi inspirasi kepada pembaca untuk mengintegrasikan Al-Quran ke dalam kehidupan seharian, menjadikannya relevan untuk pertumbuhan rohani dan praktikal. Tadabbur baca Surah Sad, dan renungkan seruan Al-Quran untuk merenung. Renungi 7 ayat Al-Fatihah. Jurnal, bagaimana saya boleh menjadikan Al-Quran sebagai panduan saya? Luangkan 15 menit setiap hari membaca Al-Fatihah dengan tafsir Al-Jalalain.
menerapkan Siratal Mustaqim pada pilihan harian. Outro, Al-Quran adalah panduan hidup. Renungkan hikmah berangka dan rohaninya, membaca Al-Fatihah setiap hari untuk mendapatkan petunjuk ilahi. 0.D. Matlamat utama pengenalan. Bahagian ini memperincikan matlamat utama buku, memahami Al-Quran sebagai mukjizat matematik dan rohani untuk membimbing kehidupan. Transliterasi Kitaban Anzalnahu Ilaika Mubarakan 29. Tafsir Al-Tabari mencatatkan bahawa keberkatan Al-Quran terletak pada panduannya, menggesa orang beriman untuk merenungkan ayat-ayatnya, termasuk pola berangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Huaraian matlamatnya adalah untuk melihat Al-Quran sebagai mukjizat melalui corak seperti 19 dan 7 Al-Fatihah, yang menggalakkan penggunaan harian. Sebagai contoh, membaca Al-Fatihah dalam solat, mengintegrasikan 7 ayatnya ke dalam ibadah, membimbing orang beriman kepada Siratal Mustaqim. Kepentingan bahagian ini penting untuk menetapkan tujuan buku, memberi inspirasi kepada pembaca untuk menghayati Al-Quran melalui dimensi numerik dan rohaninya. Tadabbur baca surah Sat dan renungkan nikmat Al-Quran. Renungi 7 juzuk Al-Fatihah semasa solat, membuat jurnal. Bagaimanakah ini memandu tindakan harian saya? Memohon dengan membaca Al-Fatihah dengan fokus, memohon petunjuk dalam keputusan. Outro, mukjizat Al-Quran membimbing kita. Renungilah 7 juzuk Al-Fatihah untuk menjalani kehidupan yang selari dengan hikmah ilahi. 2. Harapan penulis pendahuluan. Bahagian ini berkongsi harapan penulis agar pembaca menerima mukjizat numerik dan rohani Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Transliteration. Ihdana as-Siratal Mustaqim, Surah Al-Fatihah 1-6. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahawa Siratal Mustaqim adalah jalan Islam yang lurus, membimbing orang beriman kepada Allah melalui iman dan amal. Huaraian penulis berharap pembaca menghayati corak seperti 19 dan Fatihah untuk menguatkan iman dan mencari ketenangan. Membaca Al-Fatihah setiap hari surah 6 menyelaraskan kehidupan dengan bimbingan ilahi, seperti dalam Sahih Bukhari, Sumdugri. Kepentingan bahagian ini memberi inspirasi kepada pembaca untuk menghayati keajaiban Al-Quran, menjadikannya sumber inspirasi dan panduan harian. Tadabbur, recite surah Al-Fatihah, and reflect on Siratal Mustaqim. Renungkan 7 ayatnya, menulis jurnal. Bagaimanakah saya boleh menyelaraskan hidup saya dengan jalan ini? Luangkan 10 menit setiap hari membaca Al-Fatihah, menerapkan panduannya dalam interaksi harian. Outro, harapan penulis agar Anda menghayati Al-Quran. Renungilah 7 ayat Al-Fatihah untuk membimbing hati dan tindakan. 0.3. Seruan kepada pembaca pendahuluan. Bahagian ini menyeru pembaca untuk mendekati Al-Quran dengan ikhlas, menggunakan pandangan numerik dan rohani untuk memperkayakan kehidupan mereka. Transliterasi wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surah Al-Isra 12, 12. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahawa Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, memberikan petunjuk dan ketenangan melalui ayat-ayat dan strukturnya. Pembaca huaraian digesa untuk memulakan tadabbur dengan ikhlas, merenung pola seperti Ju Al-Fatihah, dan simak lala untuk mencari kesembuhan. Surah Al-Isra 42. Membaca Al-Fatihah setiap hari memupuk hubungan dengan Allah. Kepentingan bahagian ini penting untuk memotivasikan pembaca untuk melibatkan diri dengan Al-Quran secara aktif, menjadikannya sumber penyembuhan rohani dan emosi. Tadabbur, bacalah surah Al-Isra 2 dan renungkan Al-Quran sebagai sumber penyembuhan. Renungi 7 ayat Al-Fatihah, jurnal, bagaimana Al-Quran menyembuhkan hati saya. Amalkan dengan membaca Al-Fatihah setiap hari, mencari ketenangan dalam cabaran. Outro, jawab panggilan ke tadabbur. Renungkan kebijaksanaan berangka dan rohani Al-Quran untuk mencari ketenangan dan bimbingan setiap hari. Point 4. Struktur buku pengenalan. Bahagian ini menggariskan struktur buku, menyepadukan pandangan berangka dan rohani merentas bab untuk membimbing tadabbur. Transliteration, Kulin kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi, Surah Al-Kahf 18 verse 1 melan. Tafsir Al-Jalalain mencatat bahawa ayat ini menekankan sifat firman Allah yang tidak terhingga, termasuk dimensi numerik dan rohani Al-Quran. Huaraian buku ini terbahagi kepada Bab 1, Susunan dan Corak Surah, Sabtus 15, Spaperseminat Dibia. Bab 2, Tema Uhid, Kenabian dan Numerologi. Bab 3, Struktur Ayat dan Simetri. Bab 4, Sambungan dan Corak antara surah. Bab 5, Kesan Psikologi Corak Berangka.
Bab 6, kesimpulan dan panduan praktikal. Setiap bab menggabungkan dalil, tafsir, dan aplikasi praktikal, disokong oleh visualisasi. Kepentingan bahagian ini adalah kunci untuk menyediakan peta jalan, menjadikan buku itu boleh diakses dan relevan untuk pembaca yang mencari panduan berstruktur. Tadabbur, baca surah Al-Kahfi, 9, dan renungkan keluasan Al-Quran. Renungkan struktur bab surah sebagai perjalanan ilahi, menulis jurnal. Bagaimanakah struktur ini membimbing iman saya? Luangkan masa 15 minit meneroka di kurba 7 surah Juz Amma, merenungkan kesatuan berangka dan rohani mereka. Outro, struktur buku adalah panduan kepada keajaiban Al-Quran. Renungkan bab-babnya untuk mendalami tadabbur Anda dan menghayati ajarannya. 0.1, gambaran keseluruhan. Pengenalan, bahagian ini menyediakan gambaran keseluruhan bab-bab buku, menonjolkan fokus berangka dan rohani mereka untuk membimbing tadabbur. Penyemakan ini menambah butiran tentang bab 2 hingga 6, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang skop buku, menangani kelemahan kekurangan perincian awal, sambil kekal berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Transliterasi kullo kana al-bahru mida'adan li kalimati rabbi, surah Al-Kahf 18, verse 9. Tafsir. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini menekankan sifat tak terbatas kalam Allah, termasuk pola berangka dan rohani Al-Quran yang melampaui pemahaman manusia, mengundang refleksi mendalam tentang struktur dan maknanya. Huaraian buku ini terdiri daripada 6 bab yang mengintegrasikan analisis berangka dengan tadabbur rohani, disokong oleh dalil, tafsir, dan visual seperti carta untuk memudahkan pemahaman. Berikut adalah gambaran keseluruhan bab-bab. Bab 1. Susunan surah dan pola berangka. Meneroka susunan sakla blat surah, 6-11, dan pola seperti 7 ayat Al-Fatihah, dan 11 unit solat sebagai bukti ketepatan ilahi. Contohnya, Badr 3 ayat dalam surah 23, 19 mencerminkan simetri, disokong oleh surah Al-Hijr 19-9 dan Musnad Ahmad 6. Bab ini membentuk asas untuk melihat Al-Quran sebagai perjalanan rohani dari tauhid ke akhirat. Bab 2. Tema dan numerologi. Mengkaji tema utama seperti Tauhid, Surah Al-Ikhlas mata ayat, Kenabian, Surah Yusuf 11 ayat, dan Akhirat, Surah Al-Mulk 30 ayat, dihubungkan dengan pola berangka. Sebagai contoh, bilangan ayat Surah Yusuf 19 kual 3 ke 37, nomor perdana mencerminkan kesempurnaan naratif kenabian, disokong oleh tafsir Al-Jalalain dan Sahih Muslim. Bab ini menunjukkan bagaimana numerologi memperkuat pemahaman tema rohani. Bab 3, simetri ayat. Meneliti simetri dalam struktur ayat, seperti pengulangan frasa dalam surah Ar-Rahman, 31 kali, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Pola ini disokong oleh surah Al-Qamar, 54 Al-Bladash, menyerlahkan keindahan ritmik Al-Quran yang memudahkan hafalan dan tadabbur. Tafsir Al-Tabari menekankan simetri ini sebagai sebahagian daripada ijaz Al-Quran. Bab 4. Hubungan antara surah meneroka, hubungan berangka dan tematik antara surah, seperti pasangan surah Ad-Duha, 11 ayat, nomor perdana, dan Ash-Shar, 8 ayat, 11 plus 8 wikwi 19, yang menggambarkan keselesaan dan kelapangan selepas kesusahan. Pola ini disokong oleh surah Al-Mudaththir, 20, menunjukkan reka bentuk ilahi yang menghubungkan surah dalam Juz Amma, nomor perdana. Bab 5, kesan psikologi. Pola berangka menganalisis bagaimana merenung pola berangka memupuk ketenangan dan tujuan, seperti membaca Al-Mulk setiap malam untuk perlindungan, Sunan Tirmidzi 289. Surah Al-Isra 42 menegaskan Al-Quran sebagai penyembuh, dengan pola seperti 7 Al-Fatihah, meningkatkan kesedaran rohani dan mengurangkan tekanan, disokong oleh pandangan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bab 6. Kesimpulan dan panduan praktikal menyimpulkan pelajar berangka dan rohani, menyediakan panduan praktikal seperti membaca Al-Fatihah dengan fokus pada 7 ayatnya dalam solat, Sahih Bukhari, dan menjalin tadabbur dalam kehidupan harian. Bab ini mengintegrasikan visual seperti carta bar untuk menggambarkan pola, Sendaka, 112 surah, Wulan 6 Pamer 19, dan menggesa pembacaan menghidupkan Al-Quran, sejajar dengan surah Sad, Buasus Maman. Setiap bab menggabungkan dalil, Encounter, Surah Al-Hijr 15, Asnan, Tafsir, Ibn Kathir, Al-Jalalain, dan aplikasi praktikal, memastikan pendekatan yang seimbang dan boleh diakses. Kepentingan bagian ini penting untuk memberikan peta jalan yang jelas tentang kandungan buku, membantu pembaca memahami bagaimana pola berangka dan tema rohani dijalin merentasi bab-bab,
berguna untuk pelajar, ulama dan umat Islam yang ingin mendalami Al-Quran. Penambahan butiran tentang bab 2 hingga 6 memastikan pembaca mendapat gambaran menyeluruh tentang skop buku dari awal. Tadabbur, bacalah surah Al-Kahf 18 dan renungkan kedalaman Al-Quran yang tidak terbatas. Pertimbangkan perjalanan 114 surah dan tema seperti Tauhid, bab 2, serta simetri ayat. Tulis dalam jurnal, bagaimana tema dan pola ini membentuk pemahaman saya tentang Al-Quran. Luangkan 15 menit setiap hari meneroka juz amma, 37 surah, merenungkan kesatuan dan rohani mereka, dan gunakan tafsir Al-Jalalain untuk memahami surah Al-Ikhlas, font ayat. Outro. Gambaran keseluruhan buku ini adalah jemputan untuk meneroka ilmu Al-Quran melalui bab-bab yang terstruktur. Renungkan pola dan tema dari bab 1 hingga 6 untuk memulakan perjalanan tadabbur yang memperkayakan iman dan kehidupan Anda. 0.42 Pendekatan penyampaian pengenalan bahagian ini menerangkan pendekatan penyampaian buku, menggabungkan dalil, tafsir, dan aplikasi praktikal. Transliterasi Inna nahnu nazalna ad-zikra al-hijr +9. Tafsir Al-Tabari mencatatkan bahwa pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran termasuk strukturnya, menjadikan analisis berangka sebagai pendekatan yang sah apabila berasaskan keaslian. Huaraian buku ini menggunakan dalil, Surah Al-Mudaththir 230, Tafsir Al-Jalalain, dan hadith Sahih Bukhari 256 untuk mengemukakan pola berangka. Visual seperti carta palang menggambarkan corak seperti satu sebelah surah. Aplikasi praktikal seperti membaca Al-Fatihah memastikan relevan. Kepentingan bahagian ini adalah kunci untuk memastikan kebolehcapaian buku, menggabungkan pandangan intelek dan rohani untuk semua pembaca. Tadabbur, baca surah Al-Hijr, Semanadir, dan renungkan pemeliharaan Al-Quran. Renungkan 111 surah. Jurnal, bagaimanakah struktur ini memberi inspirasi kepada pembelajaran saya. Luangkan 10 menit setiap hari untuk memvisualisasikan corak seperti tujuh dan menerapkannya dalam solat. Outro. Pendekatan buku mengundang renungan. Renungkan pola berangka dan amalkan ajaran Al-Quran setiap hari. 0.4 Ikya. Manfaat kepada pembaca pengenalan bahagian ini menyerlahkan faedah melibatkan diri dengan dimensi numerik dan rohani Al-Quran. Transliterasi Wahadha Kitabun Anza Mubarak nomor 15. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa Al-Quran adalah panduan yang diberkati, menawarkan manfaat rohani dan praktikal melalui refleksi ayat dan strukturnya. Faedah huaraian termasuk keimanan yang lebih mendalam melalui pola seperti 19 dan 7, dan bimbingan praktikal, seperti membaca Al-Mulk setiap malam, Sunan Tirmidzi, 281. Buku ini melengkapkan pembaca untuk menghayati Al-Quran, disokong oleh sumber yang sahih. Kepentingan bahagian ini penting untuk memotivasikan pembaca untuk menerapkan ajaran Al-Quran, meningkatkan pertumbuhan rohani dan intelek. Tadabbur, recite Surah Al-An'am, Numbers mention the Flulim, and reflect on the Quran's blessings. Ponder Al-Mulk's 30 verses. Journaling, how does the Quran benefit my life? Recite Al-Mulk nightly, applying its lessons to foster gratitude and faith. Outro. The Quran's benefits are endless. Reflect on its patterns and teachings to enrich your daily life. 1. Susunan Surah dan Pola Numeric Introduction. This chapter explores the arrangement of the Quran's 114 surahs, from Al-Fatiha, 7 verses, to An-Nas, 6 verses, as divinely ordained by Jibril, Musnad Ahmad, 157, with patterns like 19, 7 and 17 reflecting divine precision. Transliteration. Inna nahnu nazalna ad-zikra wa inna lahu lahafidhun, Surah Al-Hijr 15 verse 9. Tafsir Al-Tabari explains that Allah's preservation includes the Quran's arrangement, ensuring its numerical and spiritual integrity. Huarayan. The 114 surahs, 6 times 19, form a spiritual journey, with patterns like 7, Al-Fatiha, and 17, prayer units. The arrangement, from long, Al-Baqarah, 286 verses, to short, Al-Ikhlas, 4 verses, guides believers from Tawheed to Akira, supported by Surah Al-Hijr, 15:9. Significance. This chapter is crucial for understanding the Quran's divine structure, strengthening faith through its numerical and spiritual harmony. Tadabbur, recite Surah Al-Hijr, 15:9, and reflect on the Quran's preserved arrangement. Ponder the 114 surahs. Journaling, how does this journey guide my faith? Spend 15 minutes reading Al-Fatiha and Al-Baqarah's opening, applying their lessons to daily worship. Outro. The Quran's arrangement is a divine guide. Reflect on its patterns to deepen your spiritual journey.
1-1. Susunan Surah, Perjalanan Rohani Introduction. This section outlines the Quran's arrangement as a spiritual journey, guiding believers through Tawheed, life guidance, and Akhira awareness. Transliteration: Ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi wa lirasul, Surah Al-Anfal 8:24. Tafsir Ibn Kathir explains that this verse calls believers to respond to Allah and His Messenger, following the Quran's structured guidance. Huarayan, the Quran's arrangement includes Tawheed, Al-Fatiha 7 verses, and Al-Baqarah 286 verses, Surah 2 163. Life guidance: Al-Kahf 110 verses and Yusuf 111 verses, Surah 12 111. Akhira, Al-Mulk 30 verses and Al-Ikhlas 4 verses, Surah 75 1-4. This journey, per Musnad Ahmad 157, reflects divine wisdom. Significance: this section is key for understanding the Quran's pedagogical structure, guiding believers holistically. Tadabbur: recite Surah Al-Anfal 8:24 and reflect on responding to Allah's call. Ponder Al-Fatiha's 7 verses and Al-Mulk's 30 verses. Journaling: how does this journey shape my life? Apply by reciting Al-Mulk nightly for Akhira awareness. Outro: the Quran's journey guides us. Reflect on its surahs to align your life with divine wisdom. 1.1.1 Fasafasa Susunan Introduction. This section details the Quran's phases, Tawheed, life guidance, and Akhira, forming a spiritual roadmap. Transliteration: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Surah Al-Fatiha 1:1. Tafsir al-Jalalain notes that Al-Fatiha's opening praises Allah, establishing Tawheed as the Quran's foundation. Huarayan phases include Tawheed, Al-Fatiha 7 verses, and Al-Baqarah 286 verses, Surah 2 163. Guidance: Al-Kahf 110 verses and Yusuf 111 verses, Surah 12 111. Akhira, Al-Mulk 30 verses, Sunan Tirmidzi 2891. These phases guide believers systematically. Significance: this section is vital for mapping the Quran's spiritual progression, relevant for structured learning. Tadabbur: recite Al-Fatiha 1:1 and reflect on Tawheed. Ponder Al-Mulk's 30 verses. Journaling: how do these phases guide my faith? Apply by reciting Al-Kahf on Fridays for protection. Outro: the Quran's phases are a divine roadmap. Reflect on them to guide your spiritual growth. 1.1.2 Kunikan Susunan Introduction. This section explores the uniqueness of the Quran's arrangement, from long to short surahs, reflecting divine wisdom. Transliteration: Inna nanu nazalna ad-zikra, Surah Al-Hijr 15 verse 9. Tafsir al-Tabari emphasizes that the Quran's arrangement, including its numerical patterns, is divinely preserved. Huarayan: the arrangement, from Al-Baqarah 286 verses to Al-Ikhlas 4 verses, facilitates learning and reflects divine order. Musnad Ahmad 157. For example, Al-Fatiha's 7 verses anchor prayer. Significance: this section is key for appreciating the Quran's structured design, aiding memorization and reflection. Tadabbur: recite Surah Al-Hijr 15 verse 9 and ponder the Quran's arrangement. Reflect on Al-Fatiha's 7 verses. Journaling: how does this structure aid my worship? Apply by reciting Al-Fatiha with focus in prayer. Outro: the Quran's unique arrangement is divine. Reflect on its structure to enhance your devotion. 1.1.3 Impact Rohani. This section discusses the spiritual impact of the Quran's arrangement, guiding believers from faith to action. Transliteration: Alladhi khalaqa as-sab'a sama'awat, Surah Al-Mulk 67:3. Tafsir Ibn Kathir explains that Al-Mulk reminds believers of Allah's creation and Akhira, fostering spiritual awareness. Huarayan: the arrangement guides from Tawheed, Al-Fatiha, to Akhira, Al-Mulk, Sunan Tirmidzi 28891. Reciting Al-Mulk nightly protects from grave torment, enhancing spiritual connection. Significance: this section is vital for highlighting the Quran's spiritual impact, encouraging daily engagement. Tadabbur: recite Surah Al-Mulk 67:3 and reflect on Allah's creation. Ponder its 30 verses. Journaling: how does this surah deepen my faith? Apply by reciting Al-Mulk nightly for protection. Outro: the Quran's arrangement transforms the heart. Reflect on Al-Mulk to strengthen your spiritual bond. 1.2 Pola Numeric dalam Susunan Introduction. This section explores numerical patterns in the Quran's arrangement, like 19, 7 and 17, as divine signs. Transliteration: Alayha Tisa Ashar, Surah Al-Mudaththir 74:30. Tafsir Ibn Kathir suggests that 19 may point to structural patterns, reinforcing the Quran's mathematical miracle. Huarayan 14 surahs.
6 times 19.7 verses. Al-Fatiha recited 17 times daily. Sahih Bukhari 756. 493 verses. Surah 1 plus 3 equals 17 does 29. These reflect divine precision, per Al-Razi's tafsir. Significance. This section is crucial for showcasing the Quran's mathematical harmony, strengthening intellectual faith. Tadabbur recite Surah Al-Mudaththir, 74:30, and ponder the number 19. Reflect on the 114 surahs. Journaling. How do these patterns affirm Allah's wisdom? Apply by reciting Basmala mindfully. Outro. Numerical patterns are divine signs. Reflect on them to deepen your awe of the Quran. 1.2.1 Anka Kunchi Introduction. This section details key numbers like 114, 7 and 17, reflecting divine order. Transliteration Sabatu min al-Mathani, Surah Al-Hijr 1587. Tafsir al-Jalalain explains that Mathani refers to Al-Fatihah's 7 verses, repeated in prayer, highlighting its numerical significance. Huarayan key numbers 114 teen, Surahs 619, 7 Al-Fatihah verses, 17 prayer units, 493 Surah 1 plus 2 3 1729. These patterns, per Sahih Bukhari 756, integrate worship and structure. Significance. This section is key for understanding the Quran's numerical framework, enhancing faith through logic. Tadabbur recites Surah Al-Hijr 1587 and reflect on Al-Fatihah's 7 verses. Ponder the 17 prayer units. Journaling. How do these numbers shape my worship? Apply by reciting Al-Fatihah with focus. Outro. Key numbers guide faith. Reflect on them to strengthen your Quranic connection. 1.2 Basmala den Pola 19 Introduction. This section explores Basmala's 19 letters as a numerical miracle. Transliteration Bismillahirrahmanirrahim, 19 letters. Tafsir al-Jalalain notes that Basmala invokes Allah's mercy, with its 19 letters reflecting divine precision. Huarayan Basmala's 19 letters appear in 113 surahs, totaling 114. Surah Al-Mudaththir 74:30. This pattern underscores the Quran's mathematical harmony, as per al-Baqillani's writings on Ijaz. Significance. This section is vital for highlighting Basmala's numerical significance, deepening faith. Tadabbur, recite Basmala and count its 19 letters, reflecting on Rahman and Rahim. Journal. How does this number inspire my trust in Allah? Apply by reciting Basmala before actions. Outro. Basmala's 19 letters are a divine sign. Reflect on them to enhance your spiritual practice. 1.2.3 Pola 17 den Salat Introduction. This section examines the 17 prayer units and their integration with Al-Fatihah's 7 verses. Transliteration. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in, Surah Al-Fatiha 1 verse 5. Tafsir Ibn Kathir explains that this verse emphasizes worship and reliance on Allah, central to Al-Fatihah's role in prayer. Huarayan. The 17 daily prayer units, 2 plus 4 plus 4 3 plus 4, involve reciting Al-Fatiha, 7 verses, yielding 119 repetitions, 17 times 7, Sahih Bukhari, 756. This integrates worship with Quranic structure. Significance. This section is key for linking prayer with numerical patterns, enhancing spiritual discipline. Tadabbur recites Surah Al-Fatiha, 1-5, and reflect on the 17 prayer units. Journal. How does this pattern strengthen my worship? Apply by reciting Al-Fatiha with focus in every prayer. Outro. The 17 prayer units are a divine rhythm, reflect on them to deepen your devotion. 1.3 Makkiyah vs Madaniya Introduction. This section compares Makkiyah and Madaniya surahs, highlighting their numerical and thematic differences. Transliteration. Walakad Yasarna al-Qur'ana lid-Zikri, Surah Al-Qamar 54 verse 17. Tafsir al-Jalalain explains that Allah made the Quran easy to remember, including its Makkiyah and Madaniya structures, aiding reflection. Huarayan Makkiyah, focus on faith, e.g. Ad-Duha, 11 verses prime. Madaniya, focus on law, e.g. An-Nisa, 176 verses, 4 times 44. Juz'am's 37 surahs prime, are mostly Makkiyah, per Surah Al-Qamar 54:10. Significance. This section is vital for understanding the Quran's dual focus, balancing spiritual and practical guidance. Tadabbur recites Surah Al-Qamar 54:17 and reflect on the Quran's ease. Ponder Ad-Duha's 11 verses. Journaling. How do Makkiyah surahs inspire my faith? Apply by reciting Ad-Duha when sad. Sunan Tirmidzi 2886. Outro. Makkiyah and Madaniya guide holistically. Reflect on their patterns to enrich your faith. 1.1 Siri Makkiyah Introduction. This section details Makkiyah surahs' focus on faith and their numerical patterns.
Transliteration, Wal ad-Duha, Surah ad-Duha 93:1. Tafsir ibn Kathir notes that ad-Duha comforts the Prophet Sallallahu, emphasizing hope and faith, characteristic of Makkiyah surahs. Hurayan Makkiyah surahs, like ad-Duha, 11 verses prime, and Juz Amma, 37 surahs prime, focus on Tawheed and spiritual resilience. Surah Al-Qamar 54:17. Significance. This section is key for appreciating Makkiyah surah's spiritual depth, relevant for emotional strength. Tadabbur recite Surah ad-Duha 93:1 and reflect on its hope. Ponder its 11 verses. Journaling. How does this surah lift my spirit? Apply by reciting ad-Duha during challenges. Outro. Makkiyah surahs inspire faith. Reflect on ad-Duha to find hope in difficulties. 1.3.2 Siri Madaniya Introduction. This section explores Madaniya surahs, focus on law and community, with numerical patterns. Transliteration Wa Taqullahu, Surah Al-Baqarah 2:189. Tafsir al-Jalalain explains that this verse urges taqwa, central to Madaniya surah's legal and ethical guidance. Surah Hurayan Madaniya, seperti An-Nisa 176 ayat 40-44, dan Al-Baqarah 286 ayat 243, fokus pada Syariah, Sahih Muslim 780. Kepentingan bahagian ini penting untuk memahami panduan praktikal surah Madaniyah yang relevan untuk kehidupan masyarakat. Tadabbur recite Surah Al-Baqarah 2 and reflect on taqwa. Renungkan 286 ayatnya, menulis jurnal, bagaimanakah ini membimbing tindakan saya, mohon dengan membaca Al-Baqarah untuk perlindungan. Outro Madaniyah Surah's Guide Action, renungkan korak mereka untuk hidup secara beretika. Sabungtikan 3. Pola numerik pengenalan bahagian ini mengkaji pola berangka dalam surah Makkiyah dan Madaniyah. Transliterasi Walakad Yasarna Al-Qur'ana, Surah Al-Qamar 4:11. Tafsir Ibn Kathir mencatatkan bahwa kemudahan Al-Qur'an termasuk struktur berangkanya, membantu hafalan dan renungan. Corak huraian termasuk 37 surah Juz Amma, utama dan 76 ayat An-Nisa 464, mengimbangi bimbingan rohani dan praktikal. Kepentingan bahagian ini adalah kunci untuk menghargai neraca berangka Al-Quran, meningkatkan pemahaman. Tadabbur recite Surah Al-Qamar and ponder the Quran's ease. Renungkan 37 surah Juz Amma, journal, bagaimanakah corak ini memberi inspirasi kepada saya. Terapkan dengan menghafal surah Juz Amma. Corak berangka, outro mengimbangi iman dan tindakan. Renungilah mereka untuk mendalami penglibatan Al-Quran Anda. 1.44 Panduan praktikal pengenalan bahagian ini menyediakan panduan praktikal untuk menghayati susunan Al-Quran dan corak berangka. Transliteration, Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Surah Al-Mulk 2. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa Al-Mulk mengetengahkan ciptaan Allah, menggesa muhasabah tentang hidup dan mati. Langkah-langkah praktikal huraian termasuk membaca Al-Mulk setiap malam, Sunan Tirmidzi, dan Al-Fatihah dalam solat, merenungkan kepentingan berangkanya. Kepentingan bahagian ini penting untuk menjadikan Al-Quran praktikal, meningkatkan amalan rohani harian. Tadabbur baca surah Al-Mulk 62, dan renungkan hidup dan mati. Renungkan 30 ayatnya, menulis jurnal, bagaimanakah Al-Mulk membimbing tujuan saya, sapukan dengan membacanya setiap malam untuk perlindungan. Outro, hayati bimbingan Al-Quran. Renungkan coraknya untuk memperkayakan amalan harianda. 1.4.42 Amalan harian pengenalan bahagian ini menawarkan amalan harian untuk melibatkan diri dengan susunan Al-Quran. Transliterasi Alladhi ja'ala lakum al-arda mihadan, Surah Al-Mulk 12. Tafsir Ibn Kathir mencatat bahwa ayat ini menyoroti ketentuan Allah, menyeru kesyukuran dan muhasabah. Amalan huraian termasuk membaca Al-Mulk setiap malam, Sunan Tirmidzi, Duatul Falam Suala, dan Al-Fatih dalam solat, memfokuskan pada pola berangka mereka. Kepentingan bahagian ini adalah kunci untuk mengintegrasikan Al-Quran ke dalam kehidupan seharian, memupuk amalan yang konsisten. Tadabbur baca surah Al-Mulk 60 dan renungkan nikmat Allah. Renungi 7 ayat Al-Fatihah, journal, bagaimana ini membimbing kesyukuran saya. Amalkan dengan membaca Al-Mulk setiap malam. Amalan outro daily menghidupkan Al-Quran. Renungkan coraknya untuk terus berhubung dengan Allah. Sakung Part 2, Refleksi Numerik. Pengenalan bahagian ini menggalakkan refleksi pada corak berangka seperti Surah 11 dan 7. Transliteration, Ihdinas Siratal Mustaqim, Surah Al-Fatihah 6. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini mencari petunjuk yang menjadi pusat kepada peranan Al-Fatihah dalam solat. Huraian renungkan 11 surah, 6-19, dan 7 ayat Al-Fatihah.
menghubungkannya dengan ibadah dan kehidupan, Sahih Bukhari Muslim. Kepentingan bahagian ini penting untuk memperdalam refleksi berangka, meningkatkan kesedaran rohani. Tadabbur baca surah Al-Fatihah, Sapol 6, dan renung 7 ayatnya. Journal, bagaimanakah nomor 7 membimbing solat saya? Terapkan dengan merenung setaitu 18 surah dalam bacaan harian. Refleksi berangka, outro memperdalam iman. Renungilah pola-pola Al-Quran untuk membimbing ibadah Anda. 1.43 Seruan untuk tadabbur. Pendahuluan. Bahagian ini menyeru pembaca untuk merenung susunan dan corak Al-Quran. Transliterasi. Yamanu istajibu. Surah Al-Anfal 18. Tafsir Ibn Kathir menggesa orang beriman untuk menyahut seruan Allah, termasuk melalui renungan Al-Quran. Pembaca huarayan dipanggil untuk merenungkan susunan Al-Quran, dari Al-Baqarah hingga Al-Ikhlas, dan corak seperti 7 dan 11 Surah Al-Anfal 18. Kepentingan bahagian ini penting untuk memberi inspirasi kepada tadabbur yang aktif, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Tadabbur, recite Surah Al-Anfal, and reflect on responding to Allah. Renungkan susunan Al-Quran, menulis journal. Bagaimanakah ini menginspirasikan iman saya? Amalkan dengan membaca surah setiap hari dengan fokus. Outro, jawab panggilan ke tadabbur. Renungilah struktur Al-Quran untuk menghayati petunjuknya. Why the theory of numerical patterns in the Quran works. The theory outlined in Buku Pola Numerik Al-Quran posits that numerical patterns in the Quran, such as 19 letters in Basmala, 7 verses in Al-Fatiha, and 17 daily prayer units, are not random but divinely orchestrated, serving as evidence of the Quran's miraculous nature, ijaz, and enhancing spiritual and intellectual engagement. Below, I explain why this theory is effective, structured around its spiritual, intellectual, and practical dimensions, with references to the book's content and dalil, Quranic verses and hadith. Number 1. Spiritual efficacy, deepening faith and connection with Allah. Teori ini berfungsi secara rohani dengan mengajak orang beriman untuk terlibat dalam tadabbur, merenung secara mendalam, struktur Al-Quran yang menguatkan iman, dan hubungan mereka dengan Allah. Al-Quran menggalakkan renungan ayat-ayatnya, seperti yang dinyatakan dalam surah Sad. Kitab yang diberkati telah kami turunkan kepadamu, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Kitaban anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi. Fokus buku pada corak berangka menyediakan pendekatan berstruktur untuk refleksi ini. Bukti ketepatan ilahi, corak seperti 19 huruf Basmalah Bismillahirrahmanirrahim, terdapat dalam 112 surah dan berjumlah 112, dengan surah An-Naml, sejajar dengan surah Al-Muddathir, Dundum Dathir. Di atasnya ada 19 asyartisa. Tafsir Ibn Kathir mencadangkan nombor ini mungkin menunjukkan keajaiban struktur, mengukuhkan asal-usul ketuhanan Al-Quran. Merenungkan corak sedemikian, seperti yang digalakkan dalam bahagian tadabbur buku itu, memupuk rasa kagum terhadap kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga. Integrasi dengan ibadah, pola 7 ayat dalam Al-Fatihah, dibaca dalam 11 unit solat harian, menghasilkan 115 ulangan setiap Sahih Bukhari 75, menghubungkan struktur berangka dengan solat. Integrasi ini, yang diketengahkan dalam bahagian 1.2 Tikia, menjadikan ibadah lebih bermakna dengan menekankan peranan Al-Quran sebagai panduan hidup. Bimbingan tadabbur, subseksian tadabbur setiap bahagian, 0.1, 1.2, menggalakkan pembaca membaca ayat-ayat seperti Al-Fatihah atau Al-Mulk, dan merenungkan kepentingan berangka dan rohaninya. Sebagai contoh, merenung 7 ayat Al-Fatihah sambil membaca Ihdina as-siratal mustaqim, membantu orang beriman menghayati bimbingan, kerana tafsir Al-Jalalain mencatatkan ini sebagai jalan Islam. Mengapa ia berfungsi? Dari segi rohani, teori ini bergema kerana ia selaras dengan seruan Al-Quran untuk renungan, mengubah nombor abstrak menjadi tanda nyata kebesaran Allah. Ini memperdalam iman, kerana orang yang beriman melihat struktur Al-Quran sebagai reka bentuk ketuhanan yang disengajakan, memupuk hubungan yang lebih dekat dengan Allah melalui bacaan dan renungan yang konsisten. 1. Keberkesanan intelek, menyediakan bukti logik. Ijaz teori ini menarik minat intelek dengan menawarkan bukti matematik tentang asal-usul ketuhanan Al-Quran, menjadikannya amat berkesan untuk khalayak moden yang mencari pengesahan iman yang rasional. Pendekatan berani berbeza buku ini, bahagian 0.2, menyepadukan analisis berangka dengan tafsir tradisional, memastikan keaslian sambil melibatkan minda.
Ketepatan matematik, corak seperti 111 surah, 6-19, Moparnambus 93 ayat dalam surah 1+2+3, 11-25, dengan 20 sebagai nombor perdana, dan kira-kira dalam jumlah ayat, 23-12, menunjukkan simetri di luar kemampuan manusia, seperti yang dinyatakan dalam bahagian 1.2. Tafsir Al-Razi menekankan bahwa ketepatan seperti itu adalah ciri kepengarangan ilahi, kerana tidak ada manusia pada abad ke-7 yang dapat mereka bentuk kerumitan sedemikian. Mengelakkan spekulasi, asas teori dalam sumber yang sahih, Musnad Ahmad Sapli 57, untuk susunan surah, surah Al-Hijr 19 untuk pemeliharaan, memastikan credibility, seperti yang diserlahkan dalam bahagian 0.2. Ini menghalang numerologi spekulatif, satu cabaran yang dinyatakan dalam bahagian 2.3, dengan bergantung kepada tafsir, Hath Ibn Kathir, Al-Jalalain, dan hadith, Sinth Sahih Bukhari 756. Menarik minda moden, penggunaan visualisasi buku, seperti carta palang dalam lampiran, menggambarkan corak, 7 ayat dalam Al-Fatihah, 37 surah dalam Juz Amma, menjadikan konsep abstrak mudah diakses. Ini bergema dengan pembaca kontemporari, kerana Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, mencatatkan mukjizat Al-Quran yang pelbagai rupa menarik kepada pelbagai intelek. Mengapa ia berfungsi? Dari segi intelek, teori ini berkesan kerana ia menyediakan bukti matematik yang boleh disahkan tentang ijazah Al-Quran, menarik kepada logik sambil kekal berakar pada tradisi. Ini menjadikannya menarik bagi orang yang ragu-ragu, ulama, dan pelajar, kerana ia menghubungkan iman dan akal. Sapat, keberkesanan praktikal, meningkatkan aplikasi harian. Teori ini praktikal, kerana ia mengintegrasikan pola berangka ke dalam ibadah dan kehidupan harian, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, seperti yang ditekankan dalam bahagian 0.3. Amalan praktikal, aplikasi praktikal, buku di setiap bahagian, memastikan pembaca dapat menggunakan pandangan serta-merta. Ibadah harian, bahagian Sart Matpod, menyarankan membaca Al-Mulk 30 ayat, setiap malam untuk perlindungan. Sunan Tirmizi, 218 solat, dan Al-Fatihah dalam solat, memfokuskan pada 7 ayatnya. Merenung nombor-nombor ini semasa solat meningkatkan kesedaran, kerana 11 unit solat, bahagian Sabtu 23, menyepadukan struktur Al-Fatihah ke dalam rutin harian. Tadabbur boleh ditindaklanjuti. Setiap subsyen tadabbur menyediakan langkah-langkah, seperti membuat jurnal. Sendath, bagaimanakah 7 ayat Al-Fatihah membimbing hidup saya? Dalam 0.3.2, atau membaca basmalah dengan penuh perhatian, 0.1.1. Amalan-amalan ini berakar umbi dalam surah Al-Isra, bab 2. Kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat, menjadikan Al-Quran sebagai sumber sokongan emosi dan rohani. Relevan dengan kehidupan moden, panduan buku seperti membaca Ad-Duha semasa kesedihan, bahagian 1.1 Sunan Tirmizi, menangani cabaran kontemporari, menjadikan pelajaran berangka dan rohani Al-Quran boleh digunakan untuk perjuangan harian. Mengapa ia berfungsi? Secara praktikal, teori ini berjaya dengan menawarkan langkah-langkah yang boleh diambil tindakan yang menyepadukan refleksi berangka dalam ibadah dan kehidupan, memastikan Al-Quran kekal relevan dan transformatif kepada pembaca moden. Sapat, keaslian dan keseimbangan, berakar umbi dalam Al-Quran dan Sunnah. Keberkesanan teori sumber ini disokong oleh pematuhannya kepada sahih, mengelakkan numerologi spekulatif, seperti yang ditekankan dalam bahagian 2.2.2. Dengan analisis asas dalam ayat-ayat Al-Quran, Surah Al-Mudathir Juz 40, Hadith, Sahih Bukhari 756, dan Tafsir, Ibn Kathir, Al-Jalalain, buku ini memastikan pendekatannya adalah inovatif dan ortodoks. Mengelak lebihan, bahagian 0.2.3 memberi amaran terhadap spekulasi, memastikan corak seperti 19 dan 7 disokong oleh dalil, berdasarkan penekanan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang ilmu yang sahih. Pendekatan holistik, pendekatan berani berbeza, bahagian 2, mengimbangi inovasi dengan tradisi, menjadikan teori itu boleh diakses oleh khalayak yang pelbagai, daripada pemula hingga sarjana. Mengapa ia berfungsi? Ketuhanan teori, memastikan credibility, manakala keseimbangan wawasan berangka dan rohani, menjadikan serba boleh, menarik hati dan minda. 1. Kesan psikologi dan emosi. Teori ini meningkatkan kesejahteraan psikologi dengan memupuk ketenangan dan tujuan, seperti yang dinyatakan dalam bahagian 0.3, Surah Al-Isra 11 verse 82. Merefleksikan corak berangka memberikan rasa tertib dan sambungan ilahi, mengurangkan kebimbangan dan mengukuhkan daya tahan. Penyembuhan. Melalui refleksi,
Membaca Al-Mulk setiap malam, Fatuan Pantat, menawarkan perlindungan dan kedamaian, seperti Sunan Tirmizi, 291. Tadabbur pada corak seperti Tujuah, memupuk kesedaran, menyelaraskan dengan peranan Al-Quran sebagai sumber penyembuhan. Rasa tujuan, perjalanan tersusun dari tauhid ke akhirat, memberi orang beriman jalan rohani yang jelas, meningkatkan kestabilan emosi. Mengapa ia berfungsi? Manfaat psikologi ini berkesan untuk pembaca moden yang menghadapi tekanan, kerana ia menyediakan cara berstruktur dan bermakna untuk melibatkan diri dengan Al-Quran. Kesimpulannya, teori pola berangka dalam buku pola numerik Al-Quran berfungsi kerana secara rohani memperdalam iman melalui tadabbur, menghubungkan orang yang beriman kepada kebijaksanaan Allah, surah At-Tabiqul Abdawalan. Secara intelek menyediakan bukti logik ijaz, menarik kepada minda moden bahagian 0.1.2. Secara praktikal mengintegrasikan corak ke dalam ibadah dan kehidupan harian, bahagian 1.4. Menganalisis secara sahih dalam Al-Quran dan Sunnah, memastikan kredibiliti, bahagian N2. Secara psikologi memupuk ketenangan dan tujuan, bahagian N.3. Dengan menggabungkan analisis berangka dengan refleksi rohani, teori itu mengubah Al-Quran menjadi panduan hidup, seperti yang didesak dalam surah Al-An'am, 6. Ini adalah kitab yang diberkati yang kami turunkan. Pembaca digalakkan membaca Al-Fatihah dengan kesedaran tentang 7 ayatnya, merenung 19 surat Basmalah, dan wawasan jurnal untuk mengaplikasikan Al-Quran setiap hari. Amalan tadabbur, baca surah Al-Hijr 15 dan renungkan pemeliharaan Al-Quran. Jurnal, corak berangka menguatkan iman saya. Sapukan dengan membaca Basmalah sebelum tugas dan Al-Fatihah dalam solat dengan fokus. Buku ulasan pola numerik Al-Quran, keajaiban matematik dan rohani ilahi. Buku pola numerik Al-Quran, keajaiban matematik dan rohani ilahi, adalah sebuah karya yang inovatif dan menggabungkan analisis pola berangka dalam Al-Quran dengan pendekatan tadabbur tradisional, berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pendekatan berani berbeza, buku ini berjaya menghubungkan dimensi intelektual dan rohani, menawarkan perspektif segar terhadap mukjizat Al-Quran, sambil kekal berpaut pada sumber autentik seperti tafsir klasik Ibn Katsir, Jalalain, dan hadits sahih, Sahih Bukhari, Musnad Ahmad. Berikut adalah ulasan keseluruhan tentang kekuatan, kelemahan, dan kesan keseluruhan buku ini, dengan merujuk kepada struktur dan kandungannya. Kekuatan buku pendekatan holistik yang menghubungkan hati dan pikiran. Buku ini cemerlang dalam menyatukan analisis matematik dengan refleksi rohani, menjadikannya relevan untuk pelbagai khalayak, pelajar, ulama, dan umat Islam yang mencari pengukuhan iman melalui logik dan spirituality. Pendekatan berani berbeza, bahagian point 2, mengintegrasikan pola berangka seperti 15 huruf Basmalah, 7 ayat Al-Fatihah, dan 11 unit solat, dengan tafsir tradisional, seperti yang ditunjukkan dalam bahagian 0.1.2 dan 1.2.1. Contohnya, pola 11 surah, 6 dan Baqarah 93 ayat, dalam surah 2+3, 11-29, menonjolkan ketepatan ilahi yang menakjubkan, sebagaimana disokong oleh surah Al-Mudaththir, dan tafsir Al-Razi. Tadabbur praktikal untuk kehidupan harian. Setiap bahagian dilengkapi dengan subsection tadabbur yang memberikan panduan praktikal, seperti membaca Al-Fatihah dengan kesedaran tentang 7 ayatnya, bahagian 0.2, atau Al-Mulk setiap malam untuk perlindungan, bahagian 1.1, Sunan Tirmizi 249. Ini menjadikan Al-Quran bukan sahaja teks intelektual, tetapi panduan hidup. Selari dengan surah Al-Isra 92, kami menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Panduan ini, seperti mencatat jurnal refleksi, bagaimana nomor 7 membimbing solat saya, dalam bahagian 1.4.2, memudahkan pembaca mengaplikasikan pelajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Asas autentik dalam Al-Quran dan Sunnah, buku ini berhati-hati mengelakkan spekulasi numerologi dengan menggunakan sumber sahih, seperti Musnad Ahmad untuk susunan surah dan Sahih Bukhari, 7 Zilmi Bulmam, untuk kepentingan Al-Fatihah, bahagian point 22. Rujukan kepada tafsir klasik, Ibn Katsir, Al-Jalalain, Al-Tabari, dan ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Suyuti memastikan analisis kekal ortodoks, menangani cabaran spekulasi yang dinyatakan dalam bahagian 0.2.3. Ini meningkatkan kredibiliti buku, boleh dipercayai untuk pembaca yang mencari pendekatan berasaskan dalil. Struktur yang sistematik dan mudah difahami.
Struktur buku, seperti yang dijelaskan dalam bahagian poin 4, terdiri daripada bab-bab yang merangkumi susunan surah, tema, ayat simetri, dan kesan psikologi, disokong oleh visual seperti carta bar, lampiran. Ini memudahkan navigasi, terutamanya untuk pembaca baru, sambil menyokong pembelajaran berstruktur melalui fasa tauhid, panduan hidup, dan kesedaran akhirat, bahagian 1.1.1. Pendekatan penyampaian yang menggabungkan dalil, tafsir, dan aplikasi praktikal, bahagian Part 2, menjadikan kandungan mudah diakses dan relevan. Kesan psikologi dan emosi. Buku ini menekankan manfaat rohani dan psikologi, seperti ketenangan melalui pembacaan Al-Mulk, bahagian 0.3 Surah Al-Isra, Tumbatul 22. Dengan mengaitkan pola berangka dengan refleksi, seperti merenung di 10 ayat Al-Mulk untuk kesedaran akhirat, dan 1.3, buku ini membantu pembaca mengatasi tekanan moden dan memupuk ketahanan emosi, menjadikan Al-Quran sumber penyembuhan. Kelemahan buku risiko salah tafsir pola berangka. Walaupun buku ini berhati-hati mengelakkan spekulasi, bahagian point 2.3, fokus pada pola rangka seperti 19 dan 7 boleh membingungkan pembaca yang kurang biasa dengan pendekatan ini. Tanpa mendalam pemahaman tentang tafsir, ada risiko pembaca menyalah tafsir corak ini sebagai numerologi spekulatif, yang boleh mengurangkan kesan rohani. Penjelasan lanjut tentang bagaimana menghubungkan nombor dengan makna rohani, mungkin diperlukan untuk khalayak yang lebih luas. Keterbatasan penjelasan visual. Walaupun lampiran merujuk kepada carta bar untuk menggambarkan pola seperti dujo, dan dibel dudu, surah Juz Amma, butiran lanjut tentang visual ini tidak disediakan dalam teks utama. Ini boleh menyukarkan pembaca untuk memahami secara langsung bagaimana visualisasi menyokong analisis berangka, terutamanya mereka yang memerlukan contoh konkret. Kebergantungan pada kefahaman tafsir buku ini mengandaikan pembaca mempunyai akses atau pengetahuan asas tentang tafsir, Fadath Ibn Kathir, Al-Jalalain. Bagi pembaca awam, terutamanya yang baru mengenal Al-Quran, rujukan ini mungkin sukar diikuti tanpa penjelasan tambahan. Bahagian tadabur membantu, tetapi penerangan ringkas tentang tafsir dalam teks utama boleh meningkatkan kebolehcapaian. Skop terhad pada bab awal. Bab awal, poin 1 hingga 1.4, memfokuskan pada pola tertentu, 11, 7, 11, dan susunan surah. Tetapi bab-bab seterusnya, 2 hingga 6, hanya dirujuk secara ringkas dalam bahagian 0.4.1. Ini menimbulkan rasa ingin tahu tentang bagaimana tema seperti simetri ayat atau kesan psikologi akan dibincangkan. Tetapi kekurangan butiran awal boleh memahami pemahaman menyeluruh tentang skop buku. Kesan keseluruhan buku ini adalah sebuah karya yang luar biasa dalam menghidupkan mukjizat Al-Quran melalui pendekatan yang mengintegrasikan matematik dan rohani. Kekuatannya terletak pada keupayaan untuk menghubungkan pola berangka dengan tadabur praktikal, menjadikan Al-Quran relevan untuk kehidupan moden, sambil kekal berpaksikan sumber autentik. Pendekatan berani berbeza, berjaya menarik minat pembaca yang mencari bukti intelektual ijaz, sambil memupuk hubungan rohani melalui amalan seperti membaca Al-Fatihah dengan kesedaran, bahagian poin 3.2, atau Al-Mulk setiap malam, bahagian 1.1. Walaupun terdapat kelemahan seperti risiko salah tafsir dan kebergantungan pada tafsir, buku ini menawarkan panduan yang terstruktur dan bermakna untuk tadabur, disokong oleh dalil seperti surah Sad, dan surah Al-Hijr, 19, Minan. Ia amat sesuai untuk pembaca yang ingin mendalami Al-Quran melalui perspektif baru tanpa mengorbankan tradisi Islam. Penambahan penjelasan visual dan ringkasan tafsir boleh meningkatkan kebolehcapaian untuk khalayak yang lebih luas. Cadangan untuk pembaca amalan tadabur harian. Ikuti cadangan dalam bahagian tadabur, seperti merenung 7 ayat Al-Fatihah semasa solat bahagian 1, 2, 3, atau menghitung 15 huruf basmalah sebelum bertindak, bahagian 1.22. Catatkan refleksi dalam jurnal untuk memperdalam pemahaman. Rujuk tafsir, gunakan sumber seperti tafsir Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk memahami ayat yang dirujuk, seperti surah Al-Mudaththir, 2:30, untuk mengelakkan salah tafsir. Teroka visual. Jika boleh, visualisasikan pola berangka menggunakan carta, seperti yang dicadangkan dalam lampiran, untuk melihat hubungan antara nombor seperti 18 surah dan 11 unit solat. Kesimpulannya, buku Pola Numerik Al-Quran adalah karya yang berinspirasi dan terancang dengan baik, menawarkan pendekatan unik untuk menghargai amalan Al-Quran melalui pola berangka dan tadabur rohani.
Dengan menggabungkan logik, iman dan amalan praktikal, ia memenuhi matlamatnya untuk menjadikan Al-Quran panduan hidup, seperti digesa dalam surah Al-An'am, 6:55. Ini adalah kitab yang diturunkan oleh kami. Buku ini disyorkan untuk sesiapa yang ingin mendalami hubungan dengan Al-Quran, melalui perspektif intelektual dan rohani yang seimbang. Amalan tadabbur, bacalah surah Al-Hijr, 91, dan renungkan pemeliharaan Al-Quran. Tulis dalam jurnal, bagaimana pola berangka seperti 16 dan 7 menguatkan iman saya. Amalkan dengan membaca basmalah sebelum tugasan dan Al-Fatihah dalam solat dengan penuh kesedaran.